berkenaan limit break sahaja. Bila limit ni di break, kita nak masuk mana? Bila limit ni di break, kita nak masuk dekat mana? Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Dan kembali lagi kita di segmen siri belajar forex yang disponsor oleh broker Hawk Forex. Jadi kalau korang nak support kita punya sponsor, boleh register akaun di Hawk Forex melalui affiliate link di bawah. Dan untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak, boleh WhatsApp admin saya melalui WhatsApp link di bawah. Jadi dalam siri-siri yang lepas saya dah bagi tahu nak ajar berkenaan trading edge. Episod kali ni memang betul-betul saya akan ajar berkenaan trading edge. Jadi siapa yang dah unsubscribe minggu lepas, boleh subscribe semula. Dan kita belajar sama-sama berkenaan trading edge. Jadi macam biasa saya dah siapkan nota untuk kita belajar hari ni. Let's go. Jadi dekat sini korang boleh tengok macam nota minggu lepas. Memang nota minggu lepas saya recycle balik sebab saya ni pemalas. Okay. Cara untuk mencari trading edge berpandukan trading range. Trading edge adalah cara pendekatan kita untuk masuk dalam pasaran pada posisi yang berpotensi untuk menjanakan pendapatan untuk kita. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh menafikan risiko kerugian apabila kita memasuki pasaran. Namun dengan adanya edge di dalam trading, kita akan meminimumkan risiko kerugian kita apabila kita masuk pasaran untuk mengambil peluang keuntungan. Jadi trading edge ni kalau kita nak bayangkan macam mana keadaan edge, bayangkan semua ni, semua skrin telefon ni adalah trading kita. So risiko apa semua besar ni. Tapi dengan adanya edge, dia macam tu, dia jadi nipis. Dia jadi nipis macam ni. So risiko kerugian korang tu semakin tipis dan peluang untuk korang profit tu semakin tinggi. Compare dengan korang ada segerbak macam ni, manalah tahu mana satu yang betul kan. Tapi dengan adanya edge akan meningkatkan lagi potensi korang untuk buat profit dalam market. Trading edge boleh datang dalam pelbagai bentuk dan rupa bergantung pada pengalaman dan ilmu seseorang. Jadi untuk video kali ni saya akan tunjukkan contoh trading edge berdasarkan ilmu yang telah saya ajarkan pada siri-siri yang lepas. So kalau kita pergi ke bawah, dia akan pergi dekat to be continue. So kita pergi dekat mission unlock. So trading range ni kita recap balik lah apa yang kita dah belajar minggu lepas. So basic range adalah 0.0, 50.0 ataupun 100%, 50% ataupun 0%. So trading range ni adalah jarak di antara high ke low dalam sesebuah structure. Kalau korang dah lupa ataupun korang adalah subscriber baru tak faham apa yang saya ajar ni, saya lupa dia punya episod berapa, tapi korang boleh lah tengok dekat link kat sini. Saya ada macam keluar satu banner, so korang boleh tekan dekat situ dan tengok video tu. Fahamkan dulu macam mana kita nak cari trading range. Basic range ni benda yang paling penting lah. So saya selalunya akan refer basic range. Tapi kalau korang nak yang lagi detail, kita akan pergi sections within range. So tadi kita dah ada high dengan low. Lepas tu di antara high dengan low tu kita ada mid range ataupun range tengah. So daripada mid range hingga ke high tu, kita boleh tarikkan lagi satu Fibonacci untuk kirakan 50% lagi. So kita main 50%, 50%, 50%. Trading dengan cara supply and demand akan selalu tekankan berkenaan equilibrium ataupun keseimbangan. So daripada 0 hingga 100, nombor apa yang paling seimbang? Sudah semestinya nombor 50 lah, 50%. Jadi saya akan sentiasa menekankan berkenaan equilibrium ataupun titik tengah di antara dua. So di antara mid range dengan high ni pun kita boleh kira 50%. Di antara mid range hingga low ni pun kita boleh kira 50%. Okay, so kat sini kita boleh tengok contoh daripada siri yang lepas lah. Ni daripada siri yang lepas punya, kita tarik daripada bawah ke atas. Nampak tak? 50% ni adalah mid range. So di antara tu kita ada lagi daripada mid range sampai ke kosong ni, kita ada lagi 50% dekat sini yang kita panggil sebagai upper quartile range. So dekat bawah pula kita akan panggil dia sebagai lower quartile range. So dekat sini macam mana kita nak mencari trading edge? Kita kembali semula ke nota kita lah. Tadi tu kita recap saja. Jadi kalau saya pergi terlalu laju berkenaan explanation ni, tolong tengok balik siri yang lepas. Kita dah go very detail. Hari ni kita nak go trading edge pula. So sekarang kita dah boleh continue ke trading edge. Tapi sebelum itu kita perlu upgrade sikit ilmu kita berkenaan level-level di dalam Fibonacci retracement, iaitu berkenaan level 38.2% dan 61.8%. Dekat mana level tu? Jadi korang kena perhatikan dekat level 50 tu, dekat atas dia ada lagi satu level, dekat bawah dia pun ada lagi satu level, iaitu level 38.2 dengan 61.8. Kita tengok balik contoh tadi. Level 38.2
61.8, dekat sini 50. Jadi apa yang kita nak buat dengan titik baru yang kita baru belajar ni? Kita tengok semula dekat nota. Trading edge akan dipilih pada setup yang bertindih di dalam kawasan di antara 38.2% dan 61.8%. So inilah contoh dia. Kita tarik Fibonacci daripada bawah ke atas. So 0 kat atas, 100 kat bawah, 50 kat tengah. So di atas dan bawah daripada level 50 ni kita ada 38.2 dengan 61.8. So saya tarik je panjang macam ni. So dekat sini berpandukan nota kat atas, kita akan pilih setup yang bertindih di antara 38 dengan 61.8 ni. So dekat sini yang bertindih kita boleh tengok lah. Dekat sini, dekat sini, dekat sini mungkin lah tak kena kan dalam contoh ni, sebab kita tengok dalam bentuk line. Kalau bentuk candlestick mungkin kena. So kalau dia bertindih kita akan ambil. So apa-apa yang berada dekat dalam zone ni kita boleh guna. Kalau dekat sini ada drop base drop pun kita boleh guna juga. So apa-apa zone yang bertindih dekat dalam area 38.2 hingga 61.8, kita tengok balik So yang kita nak tengok adalah yang dekat point sini dengan point sini kan. So kita tandakan. Kita buat satu zone di antara dua level ni. So di antara level 38.2 hingga 61.8 ni, kita perlu cari apa-apa area ataupun apa-apa base ataupun apa-apa swap zone yang berada dekat dalam kawasan ni. Jadi bila korang tengok ke belakang, apa yang korang boleh nampak? Dekat sini tak ada drop base drop. Dekat sini ada satu swap zone. Dekat sini ada satu base. Dekat sini pun ada base. Dekat sini pun ada swap zone. So contoh korang boleh ambil swap zone dekat sini sebagai korang punya zone. So korang bolehlah dapat entry dekat sini. Okay. So kalau dekat sini pula price tengah bergerak ni kan, price baru buat. So kita delete balik blue red shadow. Kita buat warna biru dengan merah. Macam ni live trade. Macam mana kita nak apply apa yang kita lukis tadi. So dekat sini structure dah break. Ingat tak siri yang lepas kita dah belajar berkenaan structure kan? Okay, so kita ambil daripada sini lah. Contoh dia high, low, lower high, lower low. Sini tak kira sebab tak ada yang break. Dia kena pecahkan. Di antara dua ni dia kena pecahkan. So dekat sini lah higher high. So dekat mana higher low dia, kita tarik lah kita punya Fibonacci. Hanzo guna Fibo. Saya tak guna Fibo sebenarnya. Memang jarang sekali lah. Siapa yang kenal saya memang tahu saya tak guna Fibo. Tapi saya nak explain dekat korang berkenaan equilibrium tu, saya memang terpaksa gunalah Fibonacci ni. Tapi saya memang tak menggunakan lah Fibonacci ni. Saya tengok pun saya dah tahu dah saya nak entry kat mana. Sombong amat. So kita nak fokus kat level 61.8 dengan 38.2 nampak saya tanda ni. Jadi kita tandakan bagi gelap area ni. So apa-apa zone yang berada dekat dalam zone ni kita akan guna. Walaupun korang nak tarik sampai hujung ni tak kisahlah. Tapi saya rasa sampai situ pun dah cukup kot. So dekat sini kita nampak tak ada satu base dekat sini kan? Nampak? Ada rally, base, rally. So ni adalah signal untuk buy. Dan dia bertindih tak dengan 61.8 ni? Bertindih. So bertindih kita boleh ambil dekat sini. Dekat sini pun kita boleh ambil. Dekat sini pun kita boleh ambil. Ada 3 zone dekat sini. So walaupun dengan 3 zone ni, kita tengok ada tak level yang paling dekat dengan 50%. So paling dekat dengan level 50% adalah dekat base swap zone ni lah. So dekat sini korang boleh lah ada satu entry. So korang boleh letak stop loss. Lepas tu boleh letak TP dekat 100%. Ataupun korang nak go further menggunakan level-level golden ratio. Yang tu nantilah saya ajar, okay? Itu belum lagi. Tapi for now korang boleh nampak lah macam gini. So kita boleh expect dekat sini akan ada higher high, higher low. Lepas tu kita akan ada lagi higher high. So dia meneruskan pergerakan. So inilah contoh menggunakan basic range. Ni adalah basic range. So apa-apa base yang ada dekat ni kita akan gunakan lah. So dekat sini ke, kat mana-mana ke. So bila kita dah tanda macam ni, kita akan expect price untuk mana kita ni, untuk price untuk masuk kat dalam zone dan buat penurunan. Itulah yang kita nak tengok. Tapi apa-apa pun memang kena tengoklah structure dia macam mana. So kita tengoklah contoh kalau kita menggunakan section within range, ataupun kita menggunakan level-level yang lagi dalam daripada 50%. So bila kita menggunakan level yang lagi dalam daripada 50%, kita boleh try dekat sini dulu lah. Daripada sini 100%, kat sini 50% betul. Sini 50%, sini 50%. So kita kena tengok adalah dekat sini. Yang ni untuk upper quartile, pula untuk lower quartile. So, ada dua tempat kita tandakan. Lagi satu dekat sini. So dekat sini bila kita nak buy, kita jauh sikit. Nampak tak? Kita nak ambil dekat sini bila dia break kan. So bila dia break ke atas,
kita boleh expect price untuk masuk dekat sini dan pergi ke atas juga. Tak ada satu lagi yang close dekat swap zone sini. Kalau korang nak kecil sikit, korang boleh je ambil swap zone dekat sini. Apa-apa zone dekat dalam sini korang boleh guna. Tak semestinya korang kena guna swap zone dekat sini, sini, sini pun semua korang boleh guna. Okay, janji benda tu valid lah, jangan ambil zone pelik-pelik pula. Dekat sini tak lepas lah sebab dia break lebih daripada 4 candle. So dekat sini yang paling cantik. So dekat sini masih lagi tak ada price yang pecahkan dia. So kita masih lagi boleh guna level ni, dan dia masih juga ada potensi untuk buat kenaikan terus macam tu, tanpa dia perlu turun lebih lanjut ke bawah. So ni maksud dia, kita target dulu upper quartile. Nampak tak? Kita target dulu mana kalau contoh price nak naik ke atas, tapi ni contoh untuk sell kan, kita terbalikkan dia. So dekat sini adalah upper quartile range. So kalau kita ada satu setup dekat area upper quartile ni, kita boleh masuk dulu dan tunggu. Sebab dia ada kemungkinan untuk masuk juga kat sini dan terus pergi. So kita tak boleh ignore kat sini. So kalau dia tembus ke tengah, so kita tunggu dekat sini pula. Tapi selalunya saya akan tunggu dekat mid range ni, sebab selalunya dia akan pergi ke sini lah. Tapi ada masa juga dia akan tertinggal entry. Tapi saya lagi suka basic lah. So kalau korang jenis yang tak suka tertinggal entry ke apa, memang kena mahirkan penggunaan upper quartile range, mid range dengan lower quartile. So kalau mid range ni kena stop loss, kita tunggu dekat lower quartile. Bukan kita hold kita punya floating sampai ke hujung, tapi kita akan masuk sini, sini, sini satu persatu. So kalau dekat sini dah profit, dia menuju ke arah kita punya direction, kita akan cover semua kita loss dekat sini lah. So sama juga macam dekat sini ni macam live trade lah, live analysis GBP USD bukan GBP USD, GBP CHF. Saya punya tu dia tak update. So dekat sini kita boleh masuk dulu. So kat sini baru rejection, belum lagi dia close kat bawah. So close kat bawah ni apa semua, kita bukan depend pada Fibonacci. Fibonacci tu tempat untuk kita cari zone-zone mana kita nak guna. Sebab kalau korang tengok dekat sini, ni pun adalah swap zone juga. Kenapa kita tak ambil? Kita tak ambil sebab apa? Dia bukan dekat level 50% daripada upper quartile range. So saya harap korang dapat faham lah dekat sini. So yang tadi tu saya tunjuk contoh penggunaan 38.2 dengan 61.8 dekat dalam lower quartile dengan upper quartile. Lower quartile kat mana? Lower quartile dekat sini lah. So lower quartile kita cari zone apa yang kita boleh guna dekat sini. Dekat sini base tak valid, so kita tak boleh gunakan dia. Dekat sini base valid ke? Tak valid juga. Dekat sini ada yang bersentuhan. So dekat sini lah paling ok pun, sebab ni dia bersentuhan dengan 50%. Lagi satu dekat sini, kita ambil level 50 ni, kita tanda mana ni 50%. Nampak 50% dekat sini, dia sentuh dekat base sini. Dia dekat sini base dia tak sentuh, base sini dia tak sentuh. Yang ni base tak valid. So kalau kita nak ambil yang lagi hujung macam mana? So kita boleh ambil dekat base sini pula. Base ni sentuh 50%, sentuh. So kita boleh ambil yang sehujung-hujung dunia ni sebagai kita punya base. Okay, nampak tak base dia? Nampak base valid. So kita boleh ambil sehujung-hujung dunia tu, duduk kat sini sebagai kita punya entry. So dapatlah kita punya zone dekat sini. So dekat sini kita jangan terus letak sell limit kat sini, kita entry satu-satu. Dekat sini dia break, kita cut loss. Dekat sini dia masuk, dia naik sikit ke apa ke, kita profit lah. Tapi kalau dia break lagi, baru kita tunggu dekat sini satu persatu. Jadi kita teruskan dengan nota seterusnya. Penggunaan Fibonacci level untuk mencari trading edge dalam trading range hanyalah sebagai alat bantuan bagi mereka yang masih baru dalam mencari entry zone. Contoh macam dalam gambar ni, kita ada zone dekat sini, zone dekat sini, zone dekat sini, zone dekat sini. Kadang-kadang kita tak tahu kan nak pilih yang mana satu. Setelah mempelajari entry zone dalam market, selalunya kita akan ragu-ragu dan keliru dalam pemilihan zone. Simple word, kita tak tahu nak pilih yang mana satu. So kadang-kadang problem dengan newbie ni, bila bukan newbie lah, maksudnya orang yang baru belajar, sama lah tu kan. Okay. Dia tak tahu bila lukis zone, swap zone, drop base drop, rally base rally, tak tahu nak pilih yang ni ke, yang bawah ke, yang tengah ke, apa ke, semua tak tahu. Pening kepala, banyak sangat zone yang sama. So sebab itulah saya ajar korang berkenaan trading edge ni, supaya korang tahu nak pilih yang mana satu. Dan semua zone pun valid untuk masuk, tapi kita nak pilih satu persatu. Tapi kita tak naklah gunakan zone ni bila dia dah keluar daripada structure. Contoh problem dia, bila structure macam ni,
So setiap structure ni ada je base dia. Base di sini, 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 sini. Tapi yang problemnya dia tanda semua supply and demand daripada atas sampai ke bawah. Lepas tu kena lipat. Dia tinggi lagi daripada bukit. Sampai. Bukan macam tu, okay? So kita nak tanda yang kita nak tengok saja, iaitu dalam structure semasa. So dalam structure semasa ni base apa yang ada? Nampak tak? So kita akan kira yang 1, 2, 3 ni saja. Yang atas-atas ni kita tak nak tengok lagi. Kita tak perlukan dia. Dia dah berakhir. Dia dah berlalu dah. Structure tu dah habis. So structure semasa dekat sini. Jadi kita akan tengok pemilihan antara 3 ni. So dalam ketiga-tiga ni kita nak pilih mana satu. Sebab itulah kita belajar berkenaan trading range. So dekat dalam trading range ada edge, setup yang kita boleh masuk dan kurangkan risiko kita dan tingkatkan lagi kita punya profit. Cara mudah adalah dengan mengenal pasti trading edge dalam sesuatu range menggunakan Fibonacci retracement. Inilah menjawab persoalan. Tak tahu nak pilih mana satu, kita guna Fibonacci untuk cari range. Tapi lama-lama sebenarnya korang dah tak perlukan Fibonacci ni, sebab lama-lama korang dah boleh nampak guna mata kepala korang sendiri, dah tahu dah kat mana dia nak pergi. Cuma untuk awal-awal ni korang nak kena belajar tengok kat mana titik tengah. So yang tu korang kena latih lah mata korang. Dia Fibonacci retracement ni bagi saya macam awal-awal korang naik basikal, mesti guna 3 tayar kat belakang untuk support. Tapi lama-lama takkanlah sampai ke besar korang nak guna 2 roda kat belakang tu. Mesti lama-lama korang akan buang 1 roda, lepas tu buang lagi 1 roda, lepas tu korang dah boleh jadi pro, dah boleh naik basikal sampai dekat pergunungan semua kan. So awal-awal memang kena guna bantuan, tapi dah lama-lama korang boleh remove lah semua ni. So awal-awal kita gunakan basic Fibonacci. So bila kita guna basic Fibonacci range 0.0, 100, kat tengah ada 50. So korang cuma nampak zone dekat sini dekat sini korang nampak bila korang menggunakan basic range. So korang expect price untuk sampai ke sini. Tapi pernah tak terjadi patutnya kita entry kat sini tapi tak sampai, dia turun ke bawah? Macam kita punya weekly analysis USD JPY. Nampak price tak sampai dekat kita punya weekly analysis. Ni mana pula nak tarik Fibo-nya? Ada jual ke Fibo kat sini? 5 minutes later. Bro cuba. Okey, dalam level 50% ataupun 0.382 ataupun 0.618 ni, dekat mana level tengah-tengah dia? Jom kita tengok sikit. Level tengah dia. Saya perlukan lagi satu line untuk mudahkan kerja saya, iaitu dekat 0.5 ni. So masa kita trade ni price dah dekat sini. So base ni lah, base dekat sini, nampak ke? So base dekat sini kalau korang tengok, dia bersentuhan dengan level 50% kan. So dia pula terjadi dekat dalam satu range dan price memang pergi pun. So ni kesilapan saya lah dalam analisis. Sebab saya tak guna Fibo kan. So kalau pakai Fibo mungkin lah dapat dekat sini. Saya terus tunggu dekat atas. Tu adalah human error daripada saya. Tapi korang boleh praktikkan lah benda ni. Macam saya, kalau korang nak minta signal ke apa ke, saya ada human error. Dan human error saya boleh accept lah dengan money management saya. Tapi lebih baik untuk diri korang adalah korang sendiri trade dan korang salahkan diri sendiri lah. Hi, welcome to my vlog. It's a boring day and ating pong gagawin. Tapi inilah contoh penggunaan trading edge, pemilihan base apa semua. So kalau silap tanda ni, kemungkinan kita akan tertinggal entry apa semua. So kita tak nak benda tu. Ni apa benda pula saya cakap? Itulah level 50%. Kalau salah nanti tertinggal entry. Tapi tadi dekat dalam contoh USD JPY tu, dia sampailah ke 50%. Tapi macam mana pula dengan level dekat sini lah. So kita kecilkan lagi dengan lower quartile dengan upper quartile dekat atas ni 50%. Okay, kat sini kita tengok contoh dekat Euro AUD dekat H4 So korang nampak dekat sini kita tanda lah semua base Selalu bila orang mula-mula belajar supply and demand, sini dia tanda. Dia selalu tanda yang fresh-fresh kan. Sini dia tanda, sini pun dia tanda, sini pun dia tanda. So nak masuk mana satu? So dah pening kat sini, nak tunggu atas sekali ke kan? Tak sampai pula. So yang pertama korang sepatutnya buat adalah tandakan structure lah. So ni adalah high, low, lower high. Lepas tu lower low ni, lower low, lower low kat sini dah break. Maksudnya kat sini lah dia punya pasangan. Ni saya shortcut terus Siapa yang tak tahu kira structure boleh tengok siri-siri yang lepas balik. So dekat sini bila dia pecah ni, lepas tu dia naik atas sikit, dia turun ke bawah. So sebenarnya range yang sepatutnya korang trade adalah dekat sini je, sini dengan sini.
Okay, so kita tarik kita punya Fibonacci lah. So daripada bawah ke atas sebab kita nak sell kan. Trend tengah sell. So korang sell je lah, janganlah buat pelik-pelik So daripada atas ni ke sini, nampak tak? 50% dah kena makan. So bila 50% dah kena makan, kita akan cari yang somewhere dekat tengah lah orang cakap. So dekat sini kosong. So 50% terbaru dekat sini. Ni ada 50% terbaru. Ni kita delete lah. Yang besar ni kita delete. Kita fokus dengan yang kecil ni je. Okay, boleh tarik hujung lagi. So dekat dalam zone sini, sekarang ni price dekat sini kan. So dekat dalam zone 50% ni, mana price yang bersentuhan. So ada dua tempat lah. Satu dekat sini, satu dekat sini. So yang paling hampir adalah base dekat sini kan. Tapi korang kena tengok awal starting untuk entry dia dekat mana. Nampak? Daripada sini ke sini ni mana dia punya 50%. Nampak tak jarak entry ke 50% ni? Nampak 30-40 pip. So agak jauh. Tapi dekat sini lagi cantik lah. Nampak tak? Dia punya jarak dia tu, dia tak terlalu jauh daripada 50% punya level ni. So korang boleh expect price untuk masuk ke sini dan buat penurunan macam ni. So dekat sini korang boleh ignore lah level ni. Nampak tak? Dia dekat dalam area 38 hingga 61.8. Cantik-cantik, ngam-ngam dah. Ni kita delete. So korang adalah entry dekat sini. Ni pun delete, ni pun delete all selected. So korang dah ada entry korang. Saya pun tak tahu korang faham ke tak. Kalau tak faham, ulang-ulang lah. Ke korang rasa macam laju sangat? Sebenarnya nak masuk trading edge ni ada beberapa benda lah. Macam contoh level-level yang di break ni, dia akan ada explanation lain lah untuk lagi detail kan. Korang rasa korang perlu kan, korang boleh komen dekat bawah lah. Kalau korang rasa perlu, saya ajar lah. Tapi kalau korang rasa korang dah faham, saya boleh moving forward lah. Maksudnya dekat ni, chapter ni dah settle. So korang boleh lah tanda sama situ. Trade lah dekat sini. Risk dalam 60 pip, reward dalam 120 pip. Ni live trade ni. Kalau contoh yang bukan live trade, kita ambil dekat sini lah. Daripada high situ sampai shadow paling bawah dekat low. So kita tanda lah. Ni paling tinggi dia, ni dia punya tengah, ni dia punya paling rendah. Lepas kita delete lah. Yang lain ni kita delete. Ni contoh kita nak backtest lah, nak tengok macam mana kita nak calculate pergerakan ni semua. Daripada 50% ni kita kira dia punya interquartile orang panggil, ataupun lower quartile lah untuk dekat sini. So lower quartile dia kita kira dekat sini lah. So 61.8 sampai 38.2 kita tarik macam tu. Okay, so bila kita tarik ni, kita nak cari zone mana yang bersentuhan dengan 50%. So 50% sini, okay, paling rendah kat sini. So macam mana kita nak boleh dapat entry dekat sini? Kalau orang backtest selalu ambil base kat sini lah. So sebenarnya yang mana kita nak ambil? So dekat sini kalau korang tengok satu-satunya pricing yang sentuh 50% adalah dekat sini. Tapi dekat sini dia bukanlah base yang valid So dekat sini yang sentuh-sentuh lain kita boleh nampak dekat sini. Ataupun base ini tak valid juga. Base ini tak bersentuhan. Ni pun tak valid juga. Ni tak kena. Ni tak valid. Ni tak valid sebab apa? Dia makan dengan merah. So ada satu je dekat sini yang kita boleh pakai. So ni kita delete dulu. Zone yang ni zone entry tadi kan. Ni kita delete. Okay, so kita tarik base ni. Yang adalah base drop base rally Lepas tu kita tarik sampailah ke hujung. So kat sini kalau korang tengok memanglah kena stop loss lah. Tapi kita menggunakan setup cut loss, tak ada satu price pun yang close dekat atas daripada zone. Maksudnya dia masih lagi valid. So dekat dalam range dekat sini kita menggunakan lower quartile. Lower quartile betul dekat sini adalah mid range, dekat sini adalah lower quartile, dekat sini extreme, dekat sini extreme, dekat sini adalah upper quartile. Tapi untuk kita guna upper quartile, level 50% kena pecah dulu. Okey, mungkin topik ni agak pening bagi korang. Kalau pening boleh komen kat bawah tak? Bagi saya rasa macam tak pening sangat. Tapi tiba-tiba masa saya explain ni, saya rasa benda tu complicated dan saya rasa ada benda-benda yang mungkin saya tak explain dengan lebih detail lah. Ataupun penjelasan saya ni saya tak sesuaikan dengan newbie punya level ataupun orang baru punya level. So kalau korang rasa saya perlu detailkan lagi berkenaan trading edge ni, korang boleh komen kat bawah. Saya akan buat yang lagi detail lah. Masa bila nak guna apa, masa bila nak guna lower. Kan nanti ada orang dia nak belajar benda lain, ada orang tak faham, dia nak belajar sampai faham dulu. So korang boleh komen kat bawah. Saya nakkan feedback korang. Kalau korang tak bagi feedback apa-apa, saya anggap macam korang faham lah
Jadi kat sini walaupun teknik penandaan di atas nampak pandai dan mudah, saya tak tahulah mudah ke tak kan. Bagi korang rasa mudah ke susah? Hanya Allah yang tahu pasnya mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Zone yang ditanda bukanlah sesuatu setup yang bersifat confirmation, tapi lebih kepada sifat potential profitable zone. So level-level Fibonacci semua ni boleh je di break. Dia asalkan benda yang kita berpandukan di belah kiri ni semua boleh di break. Tapi dia membantu korang pilih zone. Korang nak pilih swap zone mana? Swap zone sini ke, sini ke, sini ke, sini ke. Banyak swap zone ni. Ni ada drop base drop, tanda drop base drop, tertinggal entry pula, jatuh pula. Sepatutnya korang fokus dekat satu persatu. Sama macam saya bagi tahu tadi, kalau korang terus pergi dekat mid range, korang kemungkinan akan tertinggal entry. Tengok balik nota tadi. Kalau korang terus pergi dekat mid range, kemungkinan price dia sampai dekat lower quartile ni dia terus turun. Sebab itulah kita nak go satu persatu. Okay. So dekat sini bila korang dah tengok lower quartile, korang jumpa base ni sahaja yang memenuhi kriteria trading edge. Base-base lain tidak memenuhi. Jadi bila korang pilih yang ni, price pula wide rejection macam ni. So dekat sini adalah price action yang bagus juga sebenarnya, untuk korang instant dekat second candle ni. So bila korang dah instant, dia pun turun 100 pip macam tu. Tapi zone yang korang tanda tu bukanlah zone yang confirm ke apa, tapi dia adalah zone yang berpotensi untuk profitable. So apabila price memasuki entry zone yang telah ditanda, kita tetap perlu menapis entry kita dengan menggunakan price action sebagai confirmation. So contoh price action ni ada banyak lah. Contoh kita menggunakan multi time frame price action. So dekat ni H4 kita boleh pergi dekat M15 terus. Kita tengok dekat sini So dekat sini kalau korang tengok ada pattern apa ni. Kalau korang tengok ada pole, base, pole. Ni satu signal sell. Dekat area yang sell juga. Trend pun tengah sell. Korang punya trading range pun betul. Signal pun keluar dekat tempat yang betul. Korang pun masuk lah. So itulah maksud dia price action. Tapi saya tak ajar habis lagi berkenaan price action apa. Bukan tak belajar habis, sebenarnya tak ajar pun lagi. So korang kena tunggulah untuk confirmation price action apa semua tu. Episod 50 ke 60 macam tu. Lama lagi. Kita nak kena tahu dulu zone, kita nak tahu dulu direction, baru kita tahu berkenaan confirmation. So pembelajaran berkenaan trading edge di dalam trading range hanyalah untuk menjelaskan cara pemilihan zone dalam range. Sekian. So topik dekat dalam trading edge ni semata-mata untuk menjelaskan korang nak pilih base ni ke, base ni ke, base ni ke, base ni ke. Dekat dalam lukisan macam ni mungkin nampak senang, tapi dekat dalam lukisan macam ni, macam mana tadi kita nak pilih? Korang nak pilih base yang ni ke, base yang ni ke, base yang ni ke, swap zone ni ke, base ni ke, swap zone ni ke, swap zone ni ke, base ni ke. Banyak betul probability, banyak betul pilihan, sampai korang tak tahu nak pilih yang mana. Jadi dengan adanya trading edge, korang terus tahu base yang ni sahaja yang memenuhi kriteria. Kriteria apa? Dia bersentuhan dengan level 38.2 hingga 61.8. Tapi macam mana pula dengan level 50? Ada satu base yang bersentuhan dengan dia. Base yang bersentuhan dengan dia bukan base lah, price. Pricing ni kita boleh ambil dia sebagai base ke? Tak boleh tak boleh ambil sebagai base. So kita dah jadi tak valid dekat sini. Kalau kita tengok dekat sini pula, kenapa tak boleh ambil base kat sini? Base ini tidak dipecahkan dengan satu jenis color. Yang ni kita back semula dekat topik supply and demand. Kalau korang tak reti lukis base, korang akan ada masalah lah, akan ada problem. Kat sini base valid tapi tak sentuh pula level lower quartile ni. Dekat sini dia sentuh tapi dia candle biru. So kita dekat sini je lah. So dalam banyak-banyak base ni semua, korang terus boleh nampak ada satu je base yang mutiara. Kita panggil mutiara dalam kaca macam tu. So dengan trading edge ni memudahkan lagi kerja korang lah. Saya pun tak sure korang faham ke tak apa yang saya explain dekat dalam video ni. Saya rasa mungkin agak advance. Trading edge ni saya pecahkan sampai 3 episod. Tapi episod ketiga ni saya rasa macam kesian pula siapa yang tunggu trading edge nak tunggu daripada episod pertama tak dapat belajar kan. So saya rasa bersalah lah tak ajar kan. Tapi bila saya ajar macam ni, saya rasa macam ter-advance pula, terloncat. Macam saya nak ajar siri A to Z,
Tapi sekarang ni saya pergi A, B, C terus pergi dekat G. Jadi saya perlukan feedback korang. Korang faham ke tak apa yang saya ajar dalam video ni? Kalau tak faham, saya akan adakan subtopik daripada ni untuk kita tahu masa bila kita nak guna upper quartile, masa bila kita nak guna lower quartile. Maksudnya video next series tu kita akan explain berkenaan limit break sahaja. Bila limit ni di break, kita nak masuk mana? Bila limit ni di break, kita nak masuk dekat mana? Tu kalau korang rasa perlulah. Kalau korang rasa dah faham, boleh komen kat bawah. Saya akan go on next topic lah. Next topic yang saya nak ajar. Jadi saya rasa tu saja video untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Kalau korang nak support kita punya sponsor untuk video ni, korang boleh buka trading account di Hot Forex melalui affiliate link di bawah. Dan untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak, korang boleh WhatsApp lah admin saya dekat WhatsApp link di bawah. Dan setiap minggu saya bagi tahu juga orang tanya dapat apa join tim Hanzo. Tak dapat apa pun. Korang nak belajar, saya dah ajar. Korang nak signal, saya dah bagi weekly analysis. Korang nak apa lagi? Tapi bila korang register dengan tim Hanzo, kita punya sponsor akan dapat feedback yang baik lah. Maksudnya diorang nak teruskan sponsor siri belajar forex ke tidak. So bila korang support tim Hanzo, maka sponsor pun happy lah untuk terus sponsor. So bila sponsor dah tak ada, Hanzo dah tak buat video ke? Saya tetap akan buat video. Cuma kalau saya rasa macam penat, saya rasa macam saya busy sangat, mungkin saya akan buat 2 minggu sekali videonya. Sebab nak edit ni bukannya senang. Tapi bila adanya sponsor, amanah yang diorang bagi tu terlalu besar lah bagi saya. So saya ni berkenaan amanah orang, saya kena jaga elok-elok lah. Imam Ghazali rahimahullah bagi tahu, benda yang paling berat sekali dalam dunia ni adalah amanah. Amanah ni memang berat sangat nak kena jaga. Okay. So saya rasa tak ada apa dah saya nak cakap. Kalau korang pening ke apa-apa ke, boleh komen kat bawah. Kalau korang belum subscribe, korang boleh tekan butang merah dan subscribe ke YouTube ni. Sebab setiap minggu saya akan upload video-video berkenaan forex trading untuk korang belajar. Dan sama-sama kita menaik tarafkan ekonomi diri dan keluarga. Yang penting kalau newbie jangan dipo, belajar demo dulu. Kalau dah pro, boleh ikut analisis sendirilah. Dekat sini apa yang saya ajar boleh tingkatkan lagi ilmu korang. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Bye.